Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 25 Februari, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini: Yang di-Pertuan Agong batalkan pelantikan semua menteri. Juga 10 cedera dalam serangan bom di Songkhla, Thailand. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah atas nasihat Perdana Menteri berkenan membatalkan pelantikan menteri-menteri. Ketua Setiausaha Negara KSN Datuk Seri Muhammad Zuki Ali dalam satu kenyataan berkata, pembatalan itu adalah selaras perkara 43/5 Perlembagaan Persekutuan. Ini juga selaras dengan peletakan jawatan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam. Turut terlibat dalam pembatalan itu ialah tugas-tugas anggota pentadbiran lain merangkumi Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Menteri dan Setiausaha Politik. Terdahulu dalam satu kenyataan, Datuk Seri Muhammad Zuki memaklumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong turut berkenan melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim selepas menerima perletakan jawatannya. Dan selepas 3 jam mesyuarat tergempar di Ibu Pejabat Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu malam tadi, Setiausaha Agongnya Datuk Marzuki Yahya menafikan ada pimpinan dan ahli parlimennya keluar parti. Katanya Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu menolak peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku pengerusi dan masih menyatakan sokongan penuh terhadapnya selaku Perdana Menteri. Beliau dalam pada itu menafikan adanya kemungkinan wujud kerjasama Pakatan Nasional. Tambahnya, keputusan sama ada Tun Dr. Mahathir masih mendapat sokongan akan ditentukan di Dewan Rakyat. Ujarnya tidak timbul soal kerjasama UMNO dan PAS kerana ia tidak pernah dibincangkan. Ini jelas bahawa kita mengambil keputusan untuk menolak peletakan jawatan beliau sebagai pengerusi. Dan yang kedua, perkara yang paling jelas yang kita bincang tadi, bahawa Bersatu membuat keputusan termasuk ahli-ahli parlimen daripada Bersatu akan menyokong terus Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ini adalah keputusan yang jelas. Dan yang ketiga, saya nak jelaskan juga di sini bahawa kita membuat penafian sekeras-kerasnya bahawa tidak ada seorang pun daripada ahli parlimen ataupun pimpinan Bersatu yang diwawarkan bahawa keluar daripada Bersatu. Maka kita semua intek dan masih dalam satu barisan. Beliau ditemui selepas menghadiri mesyuarat bersatu yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mesyuarat berlangsung tanpa kehadiran Tun Dr. Mahathir. Mesyuarat diadakan di Ibu Pejabat Bersatu Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya bermula jam 8.30 malam dan berakhir jam 12.30 malam. Antara yang hadir, Timbalan Presiden Datuk Seri Mukhlis Mahathir, Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Syed Saddiq Abdul Rahman, Ketua Sri Kandi Datuk Seri Rina Harun dan Ketua Penerangan Muhammad Raziz Jidin. Turut kelihatan bekas Menteri Pendidikan merangkap ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik. Berikut pula penjelasan Parti Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Sekarang kita sudah keluar daripada Pakatan Harapan dan sekarang ini kita Tun Mahathir menyerahkan kepada Dewan Rakyat untuk menentukan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia. Maka tidak timbul di sini soal UMNO atau PAS atau mana-mana pihak. Ini adalah serah kepada ahli parlimen untuk menyokong Tun kekal sebagai Perdana Menteri. Soal bersetuju dengan gabungan ahli bersetuju? Ya, itu keputusan Majlis Tertinggi yang dibuat sebulat suara. Ya. So, termasuk bersetuju dengan kerjasama UMNO dan PAS? Kita belum buat keputusan bersetuju atau tidak. Selesai masalah Perdana Menteri dululah. Okey. Polemik kerajaan baru masih berterusan dan sehingga kini masih belum ada sebarang kata putus. Antara individu yang diberi tumpuan termasuklah Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk mengetahui perkembangan lanjut, kita bersama Hamdi Fahmi Muhammad Zaki di kediaman ahli Parlimen Paul Dickson itu di Bukit Segambut. Fahmi, apa yang dapat anda kongsikan kepada penonton Buletin Pagi ketika ini? Terima
kasih Fatin di Sri Pentas. Seperti yang dimaklumkan, saya kini berada di iaitu kediaman Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Sejak saya berada di sini pada jam 8.30 pagi tadi, beberapa kenderaan iaitu termasuk Ahli Parlimen Shah Alam iaitu YB Khalid Samad telah pun tiba di Bukit Segambut ini kira-kira jam 9.10 pagi tadi. Dan kami, para wartawan yang telah bersedia di sini, sempat bertanyakan beberapa soalan terhadap Ahli Parlimen Shah Alam terbabit. Dan dia mengatakan bahawa keputusan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang meletak jawatan semalam akibat kecewa dengan pertindakan dengan yang dibuat sebelum ini, tindakan politik. Namun dia kata sekarang ini beliau berada di rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk melakukan beberapa perbincangan lanjut untuk menentukan hala tuju Pakatan Harapan, dan dia mengesahkan bahawa mesyuarat Majlis Presiden yang dijadualkan berlangsung di Ibu Pejabat PKR di Petaling Jaya akan berlangsung pada malam ini di Petaling Jaya. Dan selepas itu kira-kira jam 9.30 pagi tadi, Ahli Parlimen Permatang Pauh iaitu Nurul Izzah Anwar juga tiba di sini, dan dia memaklumkan bahawa beliau akan memberikan mungkin sedikit pencerahan ataupun sidang media selepas ini, namun belum dapat dipastikan bilakah waktu yang akan beliau memberikan sebarang komen berkenaan isu yang berlaku ketika ini. Saya rasa kami pihak media masih lagi menanti, mungkin akan ada beberapa lagi pemimpin PKR ataupun pemimpin Pakatan Harapan lain yang akan tiba di Bukit Segambut ini. Saya rasa untuk waktu ini sahaja perkembangan dari kediaman Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita terus berintah langsung bersama rakan setugas di Istana Negara, Intan Ezrin Amir Hamzah. Silakan Intan. Terima kasih Fahmi. Saya kini bersiaran di Istana Negara dan sekarang ini landscape politik kita terarah kepada siapakah yang bakal menduduki jawatan penting ataupun nombor satu negara sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8 susulan peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir semalam, dan sebelum beliau dilantik semula sebagai Perdana Menteri Interim yang setelah menerima perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan sebagai Perdana Menteri Interim, Tun Dr. Mahathir perlu menguruskan pentadbiran negara sehinggalah Perdana Menteri baharu dan juga anggota Kabinet baru dilantik. Dan semalam juga kita menerima kenyataan daripada Ketua Institusi Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali yang memaklumkan susulan peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir, segala tugas anggota pentadbiran termasuk timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, timbalan menteri dan juga setiausaha politik terhenti pada tarikh yang sama. Dan di Istana Negara hari ini pula dijangka semua ahli-ahli parlimen akan menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan sekitar jam 11 pagi nanti sebenarnya ahli parlimen dari parti politik UMNO dan PAS dijangka menghadap Yang di-Pertuan Agong. Setakat ini yang setelah saya sampai sekitar jam pukul 8.30 pagi tadi, belum ada kenderaan yang membawa ahli parlimen tiba di sini kerana dijangka jam 11 pagi nanti. Jadi dalam pada itu kita kembali kepada persoalan cepu mas. Siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-8? Nama-nama calon yang disebut-sebut antaranya Ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah, Ahli Parlimen Sembrong, Datuk Seri Hishamuddin dan juga nama Tan Sri Muhyiddin Yassin juga disebut-sebut. Dan mungkinkah Tun Dr. Mahathir dilantik semula untuk menjadi Perdana Menteri sekiranya Pakatan Baru dan Pakatan Harapan mahu beliau menjadi mengetuai kerajaan baru. Saya kira itu saja perkongsian yang dapat saya bawakan setakat pagi ini. Kembali kepada Fatin di Sri Pentas. Terima kasih. Baik, terima kasih dan selamat bertugas kepada Fahmi dan Ezrina di lokasi. Dan seterusnya, sementara itu 11 ahli parlimen PKR yang mengumumkan keluar dari parti itu mendakwa mereka sebenarnya mengambil langkah proaktif untuk menggagalkan konspirasi menjatuhkan Perdana Menteri di tengah-tengah penggal. Dalam kenyataan yang dikeluarkan malam tadi, 11 ahli parlimen yang diketuai Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, langkah mereka adalah untuk menjamin keyakinan rakyat dan pelabur terhadap kestabilan dan kelangsungan dasar kerajaan. Justru itu mereka menyangkal sekeras-kerasnya tuduhan pihak yang melabel mereka sebagai pengkhianat.
Menurut Datuk Seri Muhammad Azmin, sebaliknya mereka yang berusaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri di tengah penggal adalah pengkhianat sebenar. Tambahnya, usaha mereka terbukti benar apabila pihak itu kini menyedari kesalahan diri sehingga menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad meneruskan tugasnya hingga akhir penggal. PAS Kedah tidak akan membuat sebarang keputusan mendahului pusat terutama membabitkan isu pertukaran kerajaan negeri walaupun parti itu memiliki jumlah kerusi tertinggi di Dewan Undangan Negeri DUN ketika ini. Ketua Penerangan PAS Kedah Muhammad Azam Abdul Samad berkata sehingga kini pihaknya belum mengadakan pertemuan atau mesyuarat bersama pimpinan PAS negeri bagi membincangkan mengenai sebarang perubahan membabitkan kerajaan negeri Kedah. Beliau berkata PAS negeri akan mematuhi setiap keputusan yang diambil oleh PAS pusat. Muhammad Azam yang dipetik Harian Metro berkata pihaknya tidak mempunyai masalah bekerjasama dengan mana-mana parti termasuk Bersatu jika kepentingan agama, bangsa dan rakyat diletakkan sebagai teras utama untuk dicapai. PAS Kedah kini memiliki kerusi tertinggi di Dewan Undangan Negeri DUN Kedah dengan 15 kerusi. PKR 7 kerusi, Bersatu 6 kerusi, Amanah 4 kerusi, UMNO 3 kerusi dan DAP 2 kerusi. Sementara itu, DAP Melaka bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berikutan situasi politik yang melanda negara ketika ini. Pengumuman oleh Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan PH semalam menyebabkan kerajaan negeri Melaka kini hanya mempunyai 13 kerusi serta tidak lagi memegang suara majoriti mudah daripada jumlah penuh 28 kerusi yang ada. Kita tak tahu sementara ini dua adun. Mungkin akan lebih, mungkin akan kurang. Anything can happen, kita pun tak tahu apa akan berlaku kan. Kita akan berlaku. Tapi masalahnya kita bukan masalahnya hari ini kita jadi kerajaan atau besok hari kita tak jadi kerajaan. Tapi persoalannya kejadian ini telah mengakibatkan rakyat rasa jelak, jemu, marah, kecewa. Sebab caranya tak betul. Kerusi yang dipegang kerajaan negeri Melaka di bawah PH ialah 8 kerusi daripada DAP, 3 PKR dan 2 amanah untuk jumlah 13 kerusi. Sama banyak seperti yang dimiliki oleh ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada Barisan Nasional BN. Baki 2 kerusi dipegang oleh ADUN Bersatu. Dalam pada itu, beberapa ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memberikan bayangan bahawa mereka akan ke Istana Negara dalam tempoh masa terdekat. Mereka memaklumkan akan berkongsi perkembangan sebenar mengenai perkara itu juga pada hari ini. Semalam berlangsung satu mesyuarat yang dihadiri Presiden dan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO di Menara Dato' On Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Ibu Negara. Antara yang kelihatan ialah Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mazi Khalid, Tan Sri Noh Omar, Tan Sri Azalina Uthman dan Tan Sri Bong Mokhtar. Turut kelihatan Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dan Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan. Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan antara beberapa lagi tokoh yang turut hadir. Mesyuarat itu berakhir sekitar jam 6 petang apabila kebanyakan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO meninggalkan Menara Dato' On. Sebelah malam pula berlangsung pertemuan antara komponen Barisan Nasional BN dan PAS di sebuah restoran di PWTC. Pertemuan itu turut dihadiri bekas Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Najib Razak. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang juga dilihat hadir ke restoran itu pada jam 8.48 malam. Juga kelihatan Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Kebanyakan barisan kepimpinan Barisan Nasional BN dan PAS beredar meninggalkan restoran sekitar jam 11.30 malam. Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tengku Razali Hamzah menggesa agar penyelesaian dicari dalam menubuhkan kerajaan selepas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatannya bagi mengurangkan kesan ketidaktentuan politik terhadap ekonomi negara. Menurut Tengku Razali, rakyat berhak mendapat kerajaan yang baik ekoran ketidaktentuan ekonomi ketika ini. Kita kena cuba usaha cari satu penyelesaian, terutama sekali sekarang ni ringgit kita jatuh dengan teruk dan stok market kita terumbang ambing. Tadi jatuh dengan teruk bila ketahui kerajaan yang Tun M pimpin dah jatuh.
Tengku Razali sebelum itu tiba di perkarangan Menara Dato' On Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC di Ibu Negara sekitar jam 4.50 petang bagi menghadiri satu mesyuarat membabitkan komponen Barisan Nasional BN. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan berharap agar percaturan politik yang sedang berlaku ini pemenangnya adalah rakyat tanah air dan demokrasi. Datuk Seri Mohamad berkata cita-cita dan aspirasi politik sesungguhnya adalah wajar selama pandai menginsafi batasan ketika etika dan nilai. Katanya apa yang berlaku sebelum ini dan beberapa hari mendatang akan mendatangkan impak besar kepada Malaysia. Mengakhiri kenyataan, Datuk Seri Mohamad berdoa semoga Allah memelihara dan memberikan kesejukan kepada bangsa dan negara ini. Datuk Seri Mohamad membuat kenyataan itu menerusi laman Facebooknya semalam. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas akibat gempa bumi di wilayah Van, Turki dan Iran. Menurut Wisma Putra, pihaknya masih memantau perkembangan gempa bumi bersaiz 5.7 pada skala Richter di kawasan berkenaan. Menurut kenyataan itu, setakat ini gempa bumi berkenaan mengorbankan 9 orang dan menyebabkan kecederaan kepada lebih 40 orang di kedua-dua negara. Wisma Putra menzahirkan takziah dan simpati kepada kerajaan serta rakyat Turki dan Iran, terutamanya mereka yang terjejas akibat gempa bumi itu. Katanya rakyat Malaysia yang memerlukan pertolongan konsul dinasihatkan menghubungi Kedutaan Besar Malaysia di Ankara, Turki dan Tehran, Iran menerusi email tertera. Polis Pulau Pinang menumpaskan sedikit memproses dan membungkus dadah ke dalam paket serbuk minuman. 2 suspek lelaki ditahan. 309 paket jus minuman disyaki mengandungi dadah MDMA dan anggaran dia lebih kurang RM660,000, RM100. 1,600 biji pil Aramin 5 lebih kurang RM24,000. 1,010 biji pil ekstasi harga dia lebih kurang RM30,300. 127.4 gram ketamin anggaran RM19,000. Dan 101 gram disyaki ganja mushroom, harga lebih kurang RM5,000. Nilai dadah yang dirampas lebih RM738,000. Menurut Datuk Narina Sagaran, suspek pertama berusia 19 tahun ditahan di Jalan Datuk Keramat Georgetown pada Khamis lalu. Manakala tangkapan kedua membabitkan rakannya berusia 29 tahun di Sungai Petani Kedah pada hari yang sama. 2 tangkapan itu membawa kepada serbuan di sebuah pangsapuri di Jelutong. Rumah berkenaan didapati dijadikan tempat untuk memproses dan membungkus semula dadah ke dalam paket minuman sebelum dijual kepada orang tengah dengan harga RM150 sebungkus. Suspek direman selama 6 hari. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis masih memburu beberapa lagi ahli sindiket termasuk dalangnya. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dalam laporan luar negara, 10 termasuk 3 kanak-kanak cedera dalam satu letupan bom di Sabayo, Songkhla semalam. Dalam kejadian kira-kira 3.20 minit petang waktu tempatan, sebutir bom buatan sendiri seberat 10 kg dipasang pada sebuah motosikal yang diletakkan di tepi jalan berdekatan sebuah kuil dan sekolah. Ketua Polis Sabayo, Korporal Kongtup Sanatip berkata, Ketua Penolong Pegawai Daerah Pejabat Daerah Sabayo bersama 3 lagi anggota sukarelawan yang menaiki sebuah pikap truk kalis peluru yang melalui tempat kejadian mengalami kecederaan. Pikap truk berkenaan tercampak ke dalam gaung. Selain itu, 6 orang termasuk 3 kanak-kanak berusia antara 3 dan 5 tahun yang berada di tempat kejadian mengalami kecederaan. Beliau berkata kesemua mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital berdekatan. Di India, seorang anggota polis dan 3 orang awam terbunuh dalam tunjuk perasaan di New Delhi beberapa jam sebelum Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dilaporkan tiba dalam lawatan 2 harinya ke negara itu. 51 lagi orang awam dilaporkan cedera. Tunjuk perasaan itu bagi membantah undang-undang yang mendiskriminasi umat Islam sejak Disember lalu.
Undang-undang itu didakwa akan memperbaharui India sekular menjadi sebuah negara Hindu seperti mana dicadangkan Perdana Menteri Narendra Modi. Ia sekaligus meminggirkan 200 juta umat Islam yang menetap di negara itu. Dalam tunjuk perasaan itu, sekurang-kurangnya 2 buah rumah dan kedai hangus terbakar. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bersua kembali, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan merangka pelan alternatif persediaan Harimau Malaya menyambung kempen kelaikan Piala Dunia Piala Asia hujung bulan depan. Ini berikutan perlawanan persahabatan antarabangsa menentang Bahrain 21 Mac, iaitu 5 hari sebelum aksi melawan Emirat Arab Satu UAE terpaksa dibatalkan berikutan wabak COVID-19. Malaysia dijadual menentang Bahrain dalam perlawanan persahabatan antarabangsa 21 Mac depan di gelanggang lawan namun dibatalkan berikutan wabak COVID-19. Keputusan itu dibuat selepas Persatuan Bola Sepak Bahrain BFA mendapat arahan daripada Kementerian Luar Negara berkenaan berikutan langkah kerajaan mengetatkan perjalanan keluar dan masuk ke negara berkenaan sama ada dari negara yang berdekatan atau berhampiran dengan wabak COVID-19 termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan dan Iran bermula 21 Februari. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Stuart Ramalingam memaklumkan Badan Induk Bola Sepak Negara itu menerima secara terbuka permohonan maaf dikemukakan Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Bahrain BFA Ibrahim Saad Al-Buainain. Aksi tersebut dijadualkan berlangsung di Stadium Khalifa Sport City, Isa Town pada 21 Mac depan sebelum menghadapi 2 perlawanan kelaikan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 menentang UAE dan Vietnam pada 26 dan 31 Mac nanti. Tetapi kini terpaksa membuat perancangan baru mahupun mencari pengganti sebagai persiapan terbaik barisan kendalian Tan Cheong Ho itu. Undian 18 perlawanan Piala FA pusingan kedua yang dijadual berlangsung pada 17 dan 18 Mac nanti. Laluan nampaknya cukup sukar buat pasukan Kerdil untuk mara lebih jauh. Kebanyakannya akan berdepan pasukan heavyweight dari 3 super seperti KL Rovers yang melawan Johor Darul Takzim JDT serta KT Rovers menentang Perak. Manakala Kedah pula menempa laluan sukar untuk mempertahankan piala yang dimenangi tahun lalu apabila diundi bertemu Pahang. 12 pasukan dari peringkat kelaikan dan pertama menyertai 20 lagi dari Liga Super dan Perdana menjadikan kesemua 32 dalam majlis undian pusingan kedua. Menariknya, ada pasukan yang mendapat peluang seimbang dengan berdepan lawan yang mempunyai kekuatan setara tetapi tidak kurang juga menempuh laluan sukar apabila bertemu nama-nama besar. Daripada 2 skuad amatur, 8 daripadanya menentang pasukan besar dari Liga Super dan Perdana tetapi paling perit tentunya klub Lembah Kelang KL Rovers yang diundi menentang Johor Darul Takzim selain wakil dari Terengganu KT Rovers melawan Perak. Paling dinantikan pertemuan 2 pasukan utama di awal saingan menyaksikan juara bertahan Kedah melayani kunjungan Pahang di Stadium Darul Aman apabila perlawanan kalah mati dilangsungkan pada 17 dan 18 Mac nanti. Dalam perkembangan sama, Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan Shopee memperbaharui tajaan saingan Piala FA buat kali ketiga sejak 2018. Ianya merangkumi akses jualan tiket, cendera hati pasukan serta kelebihan baru, kemudahan eksklusif laluan tetamu khas buat penyokong bola sepak tempatan. Sekian dulu paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Fatin Habib Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.